Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hisham Hamizan bin Narawi dan saya memegang nombor pendaftaran 05 DGU 20F 1025. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika Miti Tamimi. Saya dari kelas DGU 3A. Nombor matrik saya ialah 05 DGU 20F 1007. Hai, nama saya Suzaya Jian Naglayan. Nombor matrik saya adalah 05 DGU 20F 1024. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Sir Firdaus. Nama saya ialah Mira daripada Antitium Anak Anji. Nombor matrik 05 DGU 20F 1014. Assalamualaikum and hi everyone. Before we start, let me introduce myself first. My name is Syafika Raina binti Siahai. I am from DGU 3A. My registration number is 05 DGU 20F1020. DFT perlulah dilakukan sebelum membuat kerja pengukuran. Ujian ini perlulah dilakukan di tanah yang rata. Dirikan alat di stesen A dan B dengan jarak tidak melebihi 50 meter. Dirikan alat EDM di stesen A dan prism di stesen B. Ukur jarak A dan B. Selepas itu, buatkan stesen C di tengah-tengah A dan B. Tukarkan EDM di stesen A ke stesen C dan dirikan prism yang lain di stesen A. Ukurkan jarak CA dan CB. Selepas itu, bandingkan jarak AB dengan jumlah jarak CA tambah CB. Jika didapati jarak melebihi 10 mm, maka alat tersebut tidak dapat digunakan. Sebelum membuat detail pada sesuatu kawasan, kita perlulah membuat trabas terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kita pastikan yang kita sudah membuat DFT terlebih dahulu supaya kita dapat mengetahui sama ada total station yang kita gunakan itu nanti dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat trabas. Yang pertama adalah kita perlulah mengetahui kawasan mana yang kita ingin lakukan trabas. Dan seterus itu, setelah kita mengetahui kawasan mana kita nak buat trabas, kita perlulah tanam piket di stesen yang kedua. Piket yang ditanam akan menjadi titik stesen. Jarak antara piket adalah melebihi 30 meter dan perlulah saling nampak antara satu sama lain untuk melakukan cerapan bearing dan jarak. Cerapan perlulah dilakukan mengikut arah pusingan jam. Untuk cerapan yang pertama, total station akan diletakkan pada stesen 2, prism akan diletakkan pada stesen 1 dan juga 3. Dengan menggunakan penyilang kiri, pusingkan total station ke prism 1 dan setkan datum untuk garisan 2 ke 1. Cerap dan rekod nilai jarak dari stesen 2 ke 1. Kemudian, pusingkan total station di stesen yang kedua ini dan halakan kepada prism di stesen yang ketiga. Rekod nilai bearing dan jarak. Kemudian, total station ditukarkan kepada penyilang kanan dan sasarkan prism ke prisma di stesen yang pertama. Dan rekod nilai bearing dan jarak. Nilai penyilang kiri yang tadi akan ditambahkan dengan 180. Total station ini akan dihalakan kembali ke prisma di stesen yang ketiga dan nilai bearing dan jarak akan direkodkan. Untuk cerapan yang kedua, total station akan diletakkan pada stesen 3, prism akan diletakkan pada stesen 2 dan juga 4. Untuk penyilang kiri, setkan nilai bearing 3 ke 2, di mana nilai bearing ialah purata bearing untuk garisan 2 ke 3. Purata bearing penyilang kiri dan kanan adalah berbeza 180 darjah dan jarak garisan 3 ke 2 disemak semula dan rekodkan nilai tersebut. Untuk cerapan yang ketiga, total station akan diletakkan pada stesen 4 dan prisma akan diletakkan pada stesen 1 dan juga 3. Untuk penyilang kiri, setkan bearing 4 ke 3 di mana nilai bearing adalah purata bagi bearing garisan 3 ke 4. Purata bacaan bearing penyilang kiri dan kanan di mana perbezaan bearing adalah 180 darjah.
Semak semula jarak garisan 3 ke 4 dan rekodkan. Total station dihalakan kepada prisma di stesen yang pertama. Bearing dan jarak 4 ke 1 akan direkodkan. Total station ditukarkan kepada penyilang kanan dan halakan pada prisma di stesen yang ketiga. Dan nilai bearing penyilang kanan disetkan di mana nilai penyilang kiri akan ditambah dengan 180. Total station dihalakan kembali kepada prisma di stesen yang pertama dan rekodkan nilai jarak dan bearing. Untuk cerapan yang keempat dan terakhir ini, total station akan berada di stesen yang pertama dan prism akan berada di stesen yang kedua dan juga keempat. Untuk penyilang kiri, setkan bearing untuk garisan 1 ke 4 di mana nilai bearing adalah purata bearing bagi garisan 4 ke 1. Purata bearing antara penyilang kiri dan kanan perbezaan 180 darjah. Jarak garisan 4 ke 1 disemak semula dan nilai direkodkan. Total station dihalakan kepada prism di stesen yang kedua. Bearing dan jarak untuk garisan 1 ke 2 direkodkan. Untuk penyilang kanan, total station akan dihalakan kepada prisma di stesen yang keempat. Nilai bearing penyilang kanan akan disetkan, di mana nilai penyilang kiri akan ditambah dengan 180. Dan yang terakhir, total station akan dihalakan kembali kepada prisma di stesen yang kedua dan rekodkan nilai bearing dan juga jarak. Ini merupakan contoh pembukuan cerapan yang lengkap di mana semua maklumat yang telah dicerap akan dimasukkan ke dalam pembukuan cerapan ini. Setelah kita mengisi semua data ke dalam pembukuan cerapan, kita perlulah mencari linear misclose untuk menentukan sama ada traverse kita itu adalah first class ataupun second class. Untuk bearing, kita boleh ambil bearing mutamat dan jarak adalah jarak mutamat. Untuk latid, formulanya adalah jarak cos bearing dan dipat adalah jarak sin bearing. Untuk latid dan juga dipat dibagikan kepada dua iaitu tambah dan tolak. Jika jawapan akhir yang setelah kita pakai formula ini, jika jawapan yang kita dapat adalah positif, maka ditulis pada ruangan positif. Jika jawapan akhirnya adalah negatif, maka diletakkan pada ruangan negatif. Ini merupakan jumlah bagi seluruh jarak mutamat dan ini juga merupakan jumlah bagi latid positif dan juga jumlah bagi latid negatif. Untuk yang ini adalah perbezaan antara latid positif dan juga negatif di mana 46.011 dan ditolakkan dengan 46.004 dan jawapannya adalah 0.007. Begitu juga dengan dipat. Setelah selesai mengira latid dan dipat, kita akan teruskan kepada pengiraan yang terakhir iaitu traverse misclose di mana ini merupakan formulanya square root jumlah latid kuasa 2 ditambahkan dengan jumlah dipat kuasa 2 dibagikan dengan jarak. Dan ini merupakan data yang kita dapat tadi. Ini merupakan jumlah latid kuasa 2 ditambahkan dengan jumlah dipat kuasa 2 dibagikan dengan jarak, jumlah jarak. Dan jawapan akhirnya yang kita dapat adalah 1:22,371 di mana traverse kita berada di kelas yang pertama kerana seperti yang kita tahu, kelas pertama adalah 1:8,000 dan ini melebihi 8,000 jadi kita berjaya mendapat traverse untuk kelas pertama. Setelah selesai melakukan kerja-kerja cerapan, pembukuan cerapan, latid dan dipat dan juga pengiraan traverse misclose, ini merupakan lakaran bagi traverse kita. Dan kita berjaya mendapat traverse tertutup. Pertama sekali untuk membuat two-pack test ialah dengan menandakan point A, B, C dan D di atas permukaan tanah seperti yang berikut.
Kemudian, letakkan labeling instrumen di point C dan baca bacaan staff dari point A dan point B dan tandakan bacaan tersebut sebagai A1 dan B1. Seterusnya, letakkan labeling instrumen di point D dan sekali lagi baca bacaan point A dan point B dan tandakannya sebagai A2 dan B2. Kemudian, kirakan perbezaan ketinggian daripada bacaan staff tadi yang ditandakan sebagai A1, B1, A2 dan B2 dengan menggunakan formula A1 tolak dengan B1 sama dengan A2 tolak dengan B2. Jika kiraan daripada perbezaan ketinggian itu tidak sama, maka terdapat collimation error dan adjustment dalam instrumen yang diperlukan. In this fieldwork, we need 3 important instruments, which is leveling instrument, 2 staff, and 1 booking form or known as booking book. So we need to locate the TBM or BM for starting point. TBM and BM here mean temporary benchmark and benchmark. So TBM and BM will be here. This will be a starting point and starting station, and also will be our first backside. We will set up the leveling instrument at an appropriate position, which is 30 to 50 meters from the TBM. It will look like this. A staffman will hold a leveling staff vertically with the end of a staff according as this diagram. Another staffman shall locate the forward point or known as the change point or turning point and make sure that the BS and FS distance are approximately equal. This is to eliminate the collimation error if any happen in this fieldwork. So, another staffman shall locate the forward point or known as change point or turning point, which is this will be 30 to 50 meters too. And this staff will known as change point or turning point. It will be look like this. How this fieldwork will look like. Survey focus on to the forward staff held vertically at the TP or CP, which is our first change point. So, surveyor will look here first to read the staff reading, which is known as our foresight. And after we got the data, we need to fill it on the booking form. At this point, while reading the FS, the staffman that stand at the TBM shall move to the next point or turning point, which is the staffman that stand here will move to the next point. Next, the instrument man shall move to instrument which is located at station 2 to make sure BS distance is equal to FS distance to make BS and FS reading to become intermediate size should be repeated until next nearest TBM is reached. If another TBM is reached, the leveling circuit is known as the series leveling. If leveling circuit reached back to starting TBM, it is known as close leveling. So hopefully you guys understand with this video. Selepas data telah dikumpul, data akan diproses di dalam software CDS. Untuk langkah pertama, kita pergi ke New Job. Lepas itu, untuk file name, kita letak nama di depannya sebagai DB. Dan kita boleh letak nama kerja amali kita. Sebagai contoh, kerja amali. Lepas itu, kita simpan di dalam satu folder mengenai kerja amali ini. Vertical survey.
itu kita tekan open. Selepas itu kita pergi entry data collectors dan tekan import raw data. Import raw data ini merupakan data yang telah diproses dari total station dan menjadi format raw data. Kemudian kita tekan browse. Sebelum itu kita pilih Topcon dan FC5 GT-S6. Selepas itu kita tekan browse dan kita pilih raw data yang telah kita proses tadi. Untuk mencarinya tekan file of type dan ini kita pilih all files dan kita pilih raw data ini, kemudian tekan open. Lepas itu kita tekan OK. OK dan yes. Satu window Stadia akan muncul, tapi ini kita minimizekan terlebih dahulu. Selepas itu kita pergi file, kita pergi Electronic Stadia, kita tekan browse dan kita pilih yang ini. Selepas itu kita open, tekan open existing. Okey, di dalam Windows Stadia ini terdapat beberapa maklumat yang kita tidak perlukan. Sebagai contoh, dari poin yang pertama hingga poin yang ketujuh kita tidak memerlukannya, jadi kita perlu membuangnya dengan cara kita tekan poin yang pertama ini dan kita tekan delete pada keyboard kita, delete sampai poin yang ketujuh tadi. Kemudian poin yang ke-28 dan 35 ini kita tidak memerlukannya, jadi kita pun akan membuangnya. Hanya tekan delete pada keyboard. Kemudian tekan pen pada F note ini dan tekan insert pada laptop sebanyak 2 kali. Untuk kolom stesen pertama dan stesen pertama kita letak 1. Untuk maklumat isting kita letak 1014.035. Untuk note kita letak 979.311. Untuk height kita letak 25.6545. Untuk PC ini kita letak 1. Untuk stesen yang kedua kita letak nombor 2. ISNI kita akan letak 1000.000. Untuk note pula kita letak juga 1000. Untuk height kita letak 25.645 dan PC ini juga kita letak sebagai nombor 2. Selepas itu kita pergi option dan kita calculate coordinates. Selepas itu kita kita tekan option balik, kita tekan show coordinate. Akan keluar koordinat yang lain. Selepas itu kita pergi balik option dan kita tekan calculate coordinate. Okey. Selepas itu kita pergi store data in database. Kita minimizekan window ini dan kita cari data yang telah diproses tadi. Kita zoomkan. Jadi inilah data yang telah kita cerap di padang
sebelum ini. Okey, selepas itu kita pergi layers, kita tekan modes display. Untuk display by, kita aktifkan modes, kita aktifkan point numbers dan height. Setelah itu kita tekan apply dan OK. Kemudian kita tekan form model dan kita tekan calculate contours. Untuk ini kita tekan yes. Akan terbentuk satu data yang mempunyai contours pada data yang telah kita buat sebelum ini. Kemudian kita pergi file dan kita pergi ke plot parameters. Untuk ini nama kita boleh letak seperti yang telah kita buat tadi. Sebagai contoh, kerja amali. Kita pergi ke point param. Untuk point param ini kita tikkan point, height, point dan quotes. Untuk point selection, kita pergi ke by point selection dan kita tekan reset. Klik all dan OK. Kemudian kita pergi ke string param. Pastikan strings dan specify ini kita aktifkan dan juga bearing dan distance. Kemudian kita pergi ke contours. Pastikan kita aktifkan contours smooth, major label dan minor label. Kemudian kita kembali ke sheet detail. Pastikan untuk bahagian ini kita tikkan 3D to DWG DXF. Kemudian kita tekan apply dan OK. Kemudian kita pergi file dan kita pergi ke export dan ke export DWG. Lepas itu kita tekan OK. Data yang kita ekspor dari PDF tadi telah dibawa ke AutoCAD. Sebelum kita memulakan apa-apa kerja, kita hendaklah setkan dia punya unit terlebih dahulu. Kita tekan units di command dan pilih units. Untuk length type, kita pilih decimal. Precision, kita pilih 0.000. Untuk decimal, untuk angle type, kita pilih degree, minute, second. Untuk precision pula, kita pilih 00 degree, 00 minit, 00 saat. Untuk ini kita tekan clockwise. Jangan lupa direction, kita hendaklah tikkan bahagian north. Kemudian kita tekan OK. Lepas itu tekan OK. Selepas itu kita akan membuat satu frame, iaitu engineering plan. Kita pergi ke button rectangle di menu dan kita membuat satu kotak. Selepas itu kita jangan tekan apa-apa. Kita letak size plan itu. Kita letak 594.000. Kita tekan koma dekat keyboard. Lepas itu kita tekan 420.000. Lepas itu kita tekan enter. Kita boleh alihkan
kita boleh alihkan kita punya data ini dan masuk ke dalam frame dengan kita tekan right click dan move. Kita tekan je salah satu, kemudian kita bawa masuk ke dalam. Kemudian kita boleh besarkannya. Anda boleh mengubah saiznya tersebut mengikut kesesuaian dan kreativiti anda. Scale. Okey. Selepas itu kita akan pergi ke bahagian jalannya. Apabila kita melihat data ini, terdapat beberapa ataupun hampir kesemua data ini seperti bercantum, bertindih dan sebagainya. Untuk melihatnya dengan lebih jelas, kita pergi ke layer properties dan kita tekan dan kita offkan dia punya data itu, seperti tekan ini dan ini akan bentuk beberapa koordinat bagi memudahkan kita melakukan kerja memproses jalan. Okey. Kemudian kita boleh menghubungkan titik jalan yang telah kita lakukan pada survey sebelum ini. Kita pergi ke polyline dan kita pergi ke center, iaitu tengah-tengah bahagian cross ini. Kita tekan, kita sambungkan sahaja. Kita hubungkan setiap jalan yang telah kita kumpulkan dekat padang sebelum ini. Kita tekan ESC untuk menutupnya. Dan ini adalah hasil yang telah kita buat sebentar tadi. Kemudian dalam plan kita ini hendaklah kita isi dengan plan title, iaitu Topographic Survey on Polytechnic Kuching Sarawak. Kemudian kita letak dia punya region, iaitu Kuching Sarawak, dan scale. Kemudian informasi seperti data of survey, iaitu bila survey ini dilakukan, dan check by, iaitu lecturer engineering survey 2, iaitu Sir Muhammad Firdaus bin Aminuddin. Survey ini telah dilukis dan dibuat oleh
ahli kumpulan iaitu saya, Hisham Hamizan, Atikah, Susan, Mira dan Syafiqah Raina. Location plate ini merupakan tempat di mana kita melakukan kerja amali ini. Kemudian penting untuk kita memberi maklumat iaitu legend, iaitu road, contour, tree dan station. Seperti yang tertera, inilah hasil daripada survey yang telah kita buat. Grid juga jangan dilupa untuk kita mengetahui koordinat setiap data yang telah kita buat ini. Setelah lengkap kesemua engineering plan block ini, kita akan convertkannya ke PDF. Dan ini adalah hasil akhir daripada amali 1, iaitu Topographic Survey on Polytechnic Kuching, Sarawak.